علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن يذكر وإلى الأولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهم النبيين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kini dan selama-selamanya lah. Di atas limpahan yang Allah kurniakan kepada kita, ahlan wa sahlan wa marhaban barakallahu fik, iaitu kepada bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulhijjah ini seperti mana yang kita serba tahu bahawa ia adalah bulan yang penuh dengan keampunan. Beberapa hadis dan juga ulama yang mengatakan bahawa 10 yang terawal di bulan Zulhijjah bermula pada 1 Zulhijjah sehingga pada 10 Zulhijjah merupakan fadilatnya melebihi daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka perbanyakkanlah amal-amal kebaikan di awal bulan Zulhijjah. Contohnya dari segi ibadat-ibadat untuk kita melakukan ibadat puasa, di mana baginda Nabi kita SAW, Rasulullah cakap apa? Sekiranya kau tidak mampulah nak berpuasa sepanjang 10 hari yang terawal ataupun 9 hari yang terawal, maka kau pilihlah hari-hari di antara masa-masa tersebut. Dan yang lebih afdal adalah ketika mana engkau berpuasa di waktu wukuf. Ketika mana orang-orang ataupun mereka-mereka yang dipanggil Duyufur Rahman untuk melakukan ibadah-ibadah haji dan mereka berwukuf di Padang Arafah memakai serba putih, maka di situlah yang dipanggil hari yang penuh dengan barakah. Maka mereka akan melakukan ibadah-ibadah haji pada seterusnya. Tapi bagi kita yang tidak mampu pergi, yang mungkin duduk di rumah, mungkin tidak berkemampuan, belum mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bolehlah mengambil ibadah berpuasa yang menyamai dengan ibadah seperti mana mereka yang menunaikan haji. Maka itulah bagaimana kasih dan cintanya Allah kepada seluruh umatnya. Maka kadang kita tengok bagaimana Habib-Habib kita berkata bahawa bulan Zulhijjah ini adalah bulan cinta Allah kepada kita. Dan di mana Allah juga akan menuntut nanti di saat hari yang perlu dituntut. Iaitu di hari akhirat nanti Allah akan menuntut. Allah dah kata pada kita bahawa aku telah turunkan kepada 10 awal bulan Zulhijjah dan aku telah memberikan peringatan kepada kamu untuk hari-hari yang terbaik. Kenapa engkau tidak memohon ampun kepadaku sedangkan aku ingin mengampunkan segala dosa-dosa umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah amalan-amalan yang baik, contohnya bersedekah. Contohnya adalah amalan yang baik kalau mereka yang ingin melakukan korban, iaitu mereka tahulah pantang larangnya, iaitu tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut untuk melakukan ibadah-ibadah korban. Adakah pada tahun ini kita melakukan ibadah korban? Kita tanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertanyalah di dalam diri kita kenapa kita tidak melakukan ibadah korban, sedangkan ibadah korban itu adalah satu yang dipanggil perkara yang tidak diwajibkan, namun ianya dituntut. Maka kita tahulah bagaimanakah yang dikatakan sejarah ataupun bagaimanakah yang dikatakan tuntutan untuk melakukan korban, di mana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang telah terputiknya rasa cinta dan rindu di antara pertemuan seorang anak dengan ayahnya yang telah terpisah jauh. Namun kerana sifat Allah ini yang maha cemburu telah mengetahui. Di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bertemu dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam telah terleka sedikit je daripada mengingati Allah.
Lalu Allah ini dia mengarahkan bahawa dengan didatangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka di dalam cerita ini juga berlakulah iaitu yang dikatakan bagaimana Allah ini membimbing ataupun Allah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Di antara seorang ibunya yang kita ketahui Siti Hajar radhiyallahu anhu, yang kita tahu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu juga Nabi Ismail sebagai anaknya sentiasa akur dan taat kepada perintah Allah. Itulah bagaimana kita boleh tengok salah siah kita dalam mendidik anak-anak dan membentuk kekeluargaan. Maka dalam perkara-perkara yang baik ini, Nabi kita pesan kepada kita, maka kau jadikanlah ianya sebagai satu tauladan di dalam kehidupanmu untuk engkau memperbaiki akan segala kesilapan. Kerana kita ini serba-serbi tidak tahu. Lalu peristiwa korban itu dituntut. Bertemunya bulan haji ataupun bertemunya. Sedangkan kibas yang turun itu adalah peristiwa melalui kisah anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka banyaklah cerita dan juga sejarah-sejarah yang telah dinukilkan ataupun yang telah tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentuk akan kesempurnaan di atas peraturan Allah yang maha sempurna. Itulah antara tuntutan-tuntutan bagaimanakah kita ini perlu dituntut untuk melakukan ibadah korban sekiranya mampu. Maka bertartil-tartil, perlahan-lahanlah kita ini menyimpan ataupun menanamkan azam untuk melakukan ibadah korban. Berazam sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar binatang korban yang kita lakukan itu adalah sebagai satu binatang tunggangan yang akan membawa kita nanti di akhirat kelak. Maka saya tertarik dengan sebelum saya buka kitab fiqh sunnah wanita ini. Ada satu cerita, mungkin ada orang yang pernah dengar tentang cerita antara seorang sahabat yang sangat kaya dengan sahabat yang sangat miskin. Nak kata sangat miskin tu, wallahu alam. Maka seorang mereka ini bersahabat di dunia, pergi masjid sama-sama, melakukan ibadah sama-sama, mereka ini melakukan ibadah umrah bersama-sama berdua. Seorang ini dia kaya lah. Sahabat yang kaya. Dan seorang ini sahabat yang miskin. Tetapi amal ibadah di dunia ini mereka sering melakukan sama-sama. Sehingga kan ketika mana sahabatnya ini telah dimasukkan ke dalam syurga. Lalu sahabat yang miskin ini mencari sahabat di mana sahabat dia yang kaya ni. Dia pun dah berjalan-jalan di dalam syurga mencari-cari sahabatnya. Dan akhirnya bertemulah antara sahabat yang miskin ini dengan sahabat yang kaya tadi. Setelah berapa lama? 500 tahun barulah dia bertemu dengan sahabat yang kaya di dunia tadi. Dia pun tanya, akhirnya Alhamdulillah dia kata aku jumpa juga engkau. Aku risau, aku bertemu dengan engkau, kau berada di neraka dia kata. Lalu jawab sahabat yang kuat ibadah ni juga tadi dan juga banyak harta yang kaya ini, dia kata apa? Aku terlambat kerana terlalu lama sangat hisapan terhadap harta-harta yang ada pada diri. Sedangkan kadang-kadang kita tengok ibadah yang sama. Maka di situlah Allah itu menuntut. Allah menuntut bukan hak kita. Allah menuntut hak dia. Sebab itulah dikeluarkan yang dikatakan wa aqimus solat wa atuz zakah. Maka engkau melakukan ibadah solat, maka kau keluarkan zakat. Zakat ini termasuklah dalam amalan-amalan kita melakukan kebaikan, melakukan amal jariah, melakukan sedekah jariah. Maka ia ni sangat dituntut. Kerana apa? Kerana sumber kekayaan itu adalah telah tertulis daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat kekayaan, yang memegang namanya Al-Ghani Al-Mughni. Lalu dia ingin menzahirkan kekayaannya kepada siapa? Maka dia menulislah di dalam kitab-kitab. Bahasa kita lah, kita boleh katalah tulis kan. Dalam kitab-kitab setiap umat manusia yang telah dimasukkan ke dalam roh-roh mereka, di dalam jasad-jasad mereka, itu kitab-kitab yang telah tertulis. Di mana rezeki-rezeki itu telah juga Allah tuliskan untuk kita. Tetapi akibat daripada mungkin kekurangan ilmu, mungkin kekurangan ibadah, mungkin kekurangan daripada
ketaatan kita kepada Allah, maka kita melebihkan kepada hawa nafsu. Sedangkan semuanya itu adalah hak orang lain. Sebab tu dikata dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Maka itulah antara tuntutan bagaimana kita ni kadang-kadang pihak-pihak asatizah ataupun kadang-kadang kita tengok mereka-mereka yang meminta sebagai badan-badan yang meminta untuk membantu memudah cara dari segi pembahagian dana ataupun memberi sedekah jariah kan. Mereka sebagai pemudah cara je. Bukanlah mereka meminta lalu mengemis, tidak. Tidak ada sesiapa pun yang mahu mengemis, tetapi mereka hanya ingin membantu pada jalan dakwah, jalan Allah. Sebab tidak ada umat manusia pun. Kalau mereka mampu, sudah pasti mereka akan habiskan segala harta mereka kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meminta. Tetapi kenapa mereka itu meminta? Kerana mereka itu sedang menjalankan tugasan sebagai seorang hamba Allah untuk memberi peringatan kepada yang lain bahawa di dalam rezeki kita ada juga rezeki yang lain. Maka bertepatan dengan bulan Zulhijjah yang telah pun tiba bermulanya pada malam ini, maka kita tanamkan azam. Kalau mampu puasa, berpuasalah. Kalau tidak mampu berpuasa, melakukan kebaikan. Kalau tidak mampu melakukan kebaikan, cukuplah menjaga mulut. Kalau tak mampu nak jaga mulut, tolonglah tutup mulut. Contohnya sentiasa mengajar kita bersangka baik. Banyak mohon ampun dan maaf kepada Allah. Banyak beristighfar. Dan di amalan-amalan yang baik di dalam awal bulan Zulhijjah ini, iaitu zikir yang paling terbaik adalah lafaznya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kita panggil sebagai tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir kepada Allah. Kalau ada kesempatan dalam masa 10 hari yang terawal ini, buatlah solat sunat tasbih. Kalau tak mampu, cukuplah sekadar bertasbih. Banyakkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Banyaklah kita melakukan kebaikan. Dan banyaklah kita berazam di dalam hati kita agar kita ini tidak mati di dalam kemurkaan kedua ibu bapa kita. Kita tidak mati dalam keadaan dalam hati kedua ibu bapa kita menyimpan dendam dan juga benci. Dalam hati kedua ibu bapa kita memendam rasa ketidakpuasan hati. Maka kita banyaklah melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Bagi mereka yang ada ibu bapa, contohnya bagi saya yang dah tak ada ni, apa yang mampu buat? Mampu banyak bersedekah, mampu melakukan yang terbaik dan diberikan kepada kedua ibu bapa. Itu saja yang mampu. Tapi bagi mereka yang masih ada, gembirakanlah kedua ibu bapa kita. Ini bukan saya saja suka-suka cakap, tetapi inilah beberapa amalan-amalan yang baik yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita untuk diingatkan kepada kita dalam masuk bulan Zulhijjah ini. Bagi mereka yang ingin melakukan ibadah korban, nanti dah sampai harinya, jangan potong kuku, janganlah. Cubalah walaupun ianya bukan satu perkara yang wajib, tetapi cuba jangan potong rambut, jangan potong kuku kerana ia nak bersama-sama dengan orang yang melakukan ibadah haji. Bila haji dia ada dia punya pantang larang. Kalau dia orang buat maka perlu didam. Maka kita bersama-sama. Moga-moga pada tahun ini tak dapat banyak, dapat sikitlah untuk kita bersama-sama dalam menggembirakan mereka-mereka yang susah, menggembirakan mereka-mereka yang memerlukan. Kita memang kalau saya ni tak mampu nak memberi banyak. Tetapi adanya kadang-kadang ada di ruang dan peluang, saya ingin berkongsi bersama-sama. Kita kongsi seorang sikit, jadi ianya sampai kepada mereka yang memerlukan. Dan itulah sedikit pembukaan sebelum kita memulakan kitab, iaitu tentang fiqh sunnah wanita. Rujukan kitab saya seperti biasa, kitab berwarna pink. Hari ini pada muka surat, siapa yang ada kitab ataupun buku pada muka surat 98. Okey, dengan yang kita kalau tengok yang ke-9 ini adalah memberi salam. Siapa yang tak ada kitab mungkin boleh menulislah kot untuk memberi kefahaman. Kalau nak boleh share ataupun dia type dekat dalam dia punya notes ke WhatsApp ke, type lah panjang-panjang macam mana pun, nanti boleh share kesan daripada ataupun apa yang kita dapat sepanjang kuliah ini
bagi mereka yang tidak mendapat ataupun tidak dapat bersama-sama dengan kita, at least dia dapatlah poin-poin tersebut. Yang kita boleh memberikan manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Moga-moga dengan penulisan kita itu dapat memberi manfaat kepada mereka. Itu je lah yang kita ada. Kerana apa? Kalau kita nak kata nak bagi semua, kita juga tidak mampu. Maka bagilah apa yang kita mampu untuk memberi, insya-Allah. Okey, mengucapkan salam satu kali ke arah kanan adalah wajib dan termasuk salah satu rukun solat. Bila dia kata dia masuk kepada salah satu rukun solat, maka ianya adalah wajib untuk dilakukan oleh kita. Iaitu yang ke kanan sahaja, ke kiri adalah ia telah jatuh kepada sunat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu salati zuhur, wa tahrimuha wa tahrimuhat takbir wa tahliluha wa tahliluhat taslim." Kunci solat adalah bersuci. Permulaannya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Ini adalah solat. Pengertian solat. Solat itu apa? Solat itu dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Kalau tidak ada kedua-duanya, tak ada takbir tapi ada salam, tak sah solat. Itu bukan dipanggil solat. Ataupun adanya salam, tidak ada takbir pun tak boleh. Maka dia adalah di dalam rukun solat. Kalau betul-betul lah kita nak tahu maksud solat ini, itulah dia. Solat ini apa? Sod, lam, alif, ta. Kalau di dalam huruf jawinya, iaitu penyembahan atau pertemuan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita dengan Allah ini adalah melalui ibadah solat. Tidak ada gangguan. Maka dalam solat ini kita tahulah benda yang haram pun boleh, benda yang halal pun boleh menjadi haram. Itu contoh. Apakah penghubung kita dengan Nabi, dengan Rasulullah? Adalah dengan berselawat. Maka banyaklah dalam kunci ataupun daripada ibadah-ibadah yang dipanggil ibadah solat. Sedangkan salam yang kedua termasuk salah satu sunat menurut pendapat yang rajih. Rajih ni adalah yang sahih ataupun yang dikatakan pendapat yang kuat. Cuma ada yang kadang-kadang dia nak bertanya, macam mana Ustazah? Perlu angguk ke tak perlu angguk untuk beri salam? Kadang-kadang bila tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu angguk lah. Ada orang dia angguk, ada orang dia tak angguk pun. Tapi benda itu sebenarnya tidak perlulah nak angguk sebenarnya. Kita benda Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa darjah pusingan kepala kita untuk menghadap belah kanan? Adakah macam ni je ke boleh? Ataupun pusing sampai habis pun boleh? Ataupun bagaimana? Maka sahabat Nabi berkata, ketika mana aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat, ketika mana dia memberi salam, aku di belakang hanya nampak sebahagian pipi baginda Nabi. Maka sekadar tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga, Ustazah boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tak jadi masalah. Tapi cukuplah sekadar Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah warahmatullahi tu sampai sini. Lalu letak balik di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapakah yang menjawab salam kita? Bukanlah orang sebelah yang pandang. Sebab kita bagi salam, maka para malaikat akan menjawab segala salam kita. Itu antara yang dikatakan dalam bab memberi salam. Maka yang seterusnya, yang ke-10 adalah tu'ma'ninah. Tu'ma'ninah ni maksudnya adalah berhenti seketika. Solat adalah ibadah dan dasarnya adalah khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang muslimah tidak bertu'ma'ninah dalam mewujudkan rukun-rukun solat, maka dianggap tidak mendirikan solat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan untuk mendirikan solat, bukan menunaikan solat. Maksudnya Allah memerintahkan kita untuk mendirikan solat, bukan menunaikan. Maksudnya bila perkataan mendirikan solat ini, dia ada tata cara.
Jika seseorang tidak bertokmakninah, maka dia tidak memperoleh tujuan. Dia hanya bentuk sahaja tanpa memiliki isi dan kandungan. Maksudnya, kalau di dalam kitab ni dia kata kau tak solat pun sebab kau tak memperoleh apa tujuan sebenar solat ini. Kalau kita nak tengok apa makna solat ini, dalam kesibukan kita kan dengan dunia ini, kenapa kita perlu solat? Solat ini untuk merehatkan kita seketika daripada urusan dunia. Ini solat. Maknanya tengah sibuk, kadang-kadang kerja Allah, tengok jam pukul 1:30. Tengah sibuk kan? Berlarilah kita pergi ke surau, ambil wudu kan. Maka ketika mana kita solat tu, tidak ada apa yang kita akan bawa melainkan hubungan kita dengan Allah. Maka berehat seketika lah. Maka janganlah tidak bertokmakninah. Kerana apa? Kerana kita tak mencapai akan tujuan sebenar. Dalil yang menunjukkan bahawa tokmakninah ini adalah salah satu rukun solat adalah hadis yang dibawakan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni kita tahulah antara orang kata syekh-syekh ulama'-ulama' yang faqih, ulama' yang masya-Allah, yang kita memang tak boleh nak argue dengan dia punya hujah atau bukan hujah lah, maknanya dia punya penulisan hari ini. Dia memang faqihul fiddin. Antara doa Nabi kita, Rasulullah SAW pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Abu Hurairah ini masuk Islam. Sebab apa? Dia terlalu bijak, terlalu pandai. Sebab akhirnya dia adalah banyak yang mengarang hadis-hadis Nabi dan banyak mengarang akan kitab-kitab agama. Pada suatu hari, seorang lelaki masuk ke masjid. Pada waktu itu Rasulullah sedang duduk di sudut masjid. Lelaki itu kemudiannya solat. Setelah selesai solat, lelaki itu mendekati baginda Nabi SAW. Lalu dia pun mengucapkan salam. Beliau pun menjawab salam lelaki itu lalu bersabda, ulangilah solat. Sebab apa? Nabi nampak. Rasulullah SAW dia nampak. Dia nampak cara lelaki itu solat. Sebab engkau belum solat. Sedangkan tadi lelaki itu masuk masjid dan sedang solat. Kemudian lelaki itu solat lagi sebagaimana semula. Lalu lelaki itu dah selesai dia solat, dia pergi jumpa Nabi lagi. Beliau menjawab salam dia, lalu baginda bersabda lagi, kau ulang lagi solat sebab kau belum solat lagi. Lepas 2 kali, ketiga kalinya lelaki itu berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku solat. Beliau bersabda, Nabi jawab, jika engkau hendak melaksanakan solat, pertama, kau berwuduklah dengan sempurna. Berwuduk ini termasuk dalam yang dikatakan bersuci. Kemudian engkau menghadap kiblat. Ini Nabi ajar. Lalu engkau bertakbir. Takbir ni apa? Allahu Akbar. Lalu bacalah apa yang mudah kau baca daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang mudah dibaca. Kemudian rukuklah sehingga engkau tokmakninah dalam rukuk. Apa maksudnya tokmakninah dalam rukuk? Maksudnya dia dalam keadaan yang tidak terlalu pantas, tidak terlalu laju. Dalam rukuk kita tu, bila kita rukuk tu kita macam Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita macam berehat, bukannya sampai Allah Rabbana lak Allahu akbar. Macam bahasa kita adalah ibarat ayam patuk jagung. Kemudian dia kata, bangkitlah setelah engkau berdiri tegak. Kemudian sujudlah sehingga engkau tokmakninah di dalam sujud. Itu yang dia kata tokmakninah itu. Kemudian bangunlah hingga engkau tokmakninah dalam rukuk. Kemudian sujudlah sehingga engkau tokmakninah kembali di dalam sujud tersebut. Kemudian bangunlah sehingga engkau tokmakninah dalam duduk. Duduk di antara 2 sujud tu pun Rasulullah SAW menekankan tentang tokmakninah. Kemudian lakukan itu pada seluruh solat ni. Sebab itu kadang-kadang orang sujud yang kedua tu dia terus bangun. Dia tak duduk seketika. Maka hadis ini datang daripada Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Najah dan Ahmad. Ini adalah satu hadis yang menghimpunkan tentang rukun-rukun solat. Menerangkan bahawa tokmakninah ini juga termasuk dalam rukun solat. Bukan disunatkan sahaja sebagaimana pendapat sebahagian ulama' fiqh. Sebab itu kalau kita tengok tentang pendapat ini, pendapat-pendapat ulama', ada bab fiqh, ada bab usul fiqh,
ada bab usuluddin, ada bab tasawuf, ada bab sirah, macam-macam bab. Kan? Maka kita dipanggil apa? Iaitu perbezaan pendapat. Ataupun boleh kita panggil apa pendapat ulama inilah yang berbeza-beza. Banyak pendapat. Maka kita ambil lah yang mana faqih yang betul-betul. Itu dalam Tuqmah Ina. Mungkin hari ni kita baru tahu. Ataupun sebelum ini kita dah tahu tapi kita tak buat. Maka inilah hadis Nabi. Maka Nabi kata kau ulang lagi. Kau ulang lagi solat. Maka di dalam solat itu sebenarnya kalau betul-betul kita faham. Akhirnya pergi kepada nombor 11 bab tertib. Tertib ini maksudnya sempurna. Dia ada cara-cara dan tata cara yang perlu kita ikut. Bukan maksud daripada rukuk boleh terus tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir tiba-tiba nak masuk lepas tahiyat akhir ustazah saya teringin rukuk baliklah. Tak boleh. Dia ada tata cara. Di mana dimulai dengan niat. Kemudian takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah. Rukuk, bangkit dari rukuk, sujud 2 kali dan di antara 2 sujud itu duduk. Tasyahud pada rakaat terakhir, dan salam pada akhir solat. Dalilnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut pada masalah Tuqmaninah dan juga sabda baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kau melihat aku solat. Kerana di dalam Al-Quran tidaklah menerangkan secara detail bagaimana ingin solat. Lalu itulah pentingnya Al-Quran. Kemudian lepas Al-Quran, ikutlah Nabi. Itu yang dipanggil hadis ataupun sunnah Nabi. Yang kita boleh ikut. Maka sahabat ni pun tengok cara Nabi solat. Oh, subuh 2 rakaat. Macam tu. Kemudian sahabat pun ikut. Oh, waktu zuhur begini. Bagaimana Nabi mengajar? Sehingga kan mengajarnya untuk melihat waktu masuk azan. Dengan mengukur bayang-bayang. Letak kayu kan. Okey, macam kita hari ni dah ada dah macam-macam. Muslim Pro lah boleh azan. Mungkin kita dah ada apps untuk tahu waktu solat. Mungkin kita dah ada masjid yang merata-rata boleh mendengar azan, radio, televisyen, banyak. Tetapi masa zaman Nabi, apa yang ada? Letaknya tiang macam tu kan. Tengok pada matahari. Tengok pada bayang-bayang. Maka itulah sebenarnya yang Nabi mengajar kita bagaimanakah segala-galanya di dalam agama Islam ini. Berbalik kepada tertib, di sinilah sebenarnya bagaimana Islam itu mula mengajar umat dan juga hamba-hamba Allah ini untuk melakukan segala-gala dalam dunia ini perlu ada tata caranya. Perlu ada pendisiplinannya. Perlu ada iaitu turutannya. Bukan main redah sahaja. Maka agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Kita kadang-kadang masuk rumah orang tak bagi salam pun ya. Kadang-kadang kita masuk grup orang pun, contoh macam hari ni banyak grup WhatsApp kita main hantar macam grup tu kita punya. Tanpa kita tahu akan adab-adab tertib. Tertib tidak ada. Sedangkan agama itu mula telah mendidik kita melalui apa? As-solat. Solat tu. Dan kalau kita boleh jaga tentang solat, insya-Allah kita boleh jaga tentang masa. Kerana apa? Kerana solat ini mengajar kita tentang masa. Kejap-kejap tengok jam. Dah 12 lebih lah. Kenapa kita kejar waktu itu? Sebab kita tahu kejap lagi waktu zuhur. Tetapi kalau mereka yang mengabaikan waktu solat ini, mereka tidak mementingkan tentang masa. Ini bagaimanakah agama itu mula mendidik akan pendisiplinan orang. Sebab itu kadang-kadang kalau kita rujuk balik, kita tutuplah sikit tentang solat ini. Kalau kita tengok balik dalam kehidupan kita, apabila kita mula berhijrah, daripada kita tidak solat, mendidik diri kita menjadi solat. Daripada solat yang lambat, kita ajar diri kita solat yang awal. Daripada solat yang tidak sempurna, mengajar diri kita menjadi solat yang sedikit sempurna. Daripada solat yang tidak khusyuk, kita ajak diri kita untuk menyampai kepada kekhusyukan. Apa yang kita nampak dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak nampak, tetapi orang sekeliling nampak. Telah berlakunya perubahan di dalam kehidupan. Kehidupan kita dah mula berubah. Kalau kadang-kadang kita tengok antara kod-kod orang putih
Orang-orang apa? Dia mengambil kod-kod untuk membawa kepada perubahan. Dia kata apa? Contohnya Joss Whedon. Dia kata apa? When you improve a little bit each day, actually big things occur. Maksudnya kalau kita melakukan sedikit je perubahan, sebenarnya telah berlaku satu perubahan yang besar. Bila kau konsisten melakukan, kau tambah sikit-sikit, sebenarnya kau telah melakukan satu perubahan yang besar di dalam kehidupan kita je tak sedar. Sebab itulah agama ini, dia tentang, kalau dalam agama Islam ini, dia tidak lari daripada tarbiyah. Dia tidak lari daripada ilmu. Dia tidak lari daripada mengajak. Sebab itu dia panggil apa? Tabligh. Tabligh tu mengajak, bukan merubah. Mengajak orang kepada kebaikan. Berdakwah. Ini. Maka kita boleh nampak, oh ini kesannya. What's the result lepas kita buat sesuatu? Kenapa dulu aku macam ni, sekarang aku jadi macam ni? Dulu aku, banyaklah yang kita boleh kadang-kadang rasa, atau mungkin kita tak sedar pun, mungkin orang lain yang akan sedar tentang perubahan diri kita. Dulu mungkin kita ni jenis orang yang banyak cakap. Kita jenis orang yang sering argument. Kita orang yang sering nak mempertahankan tentang diri. Hari ni kita dah malas lah. Kerana apa? Untuk apa? Maka sebenarnya benda ini telah mula mengubah akan kehidupan. Inilah sebenarnya dalam bab agama. Maka jangan pernah letih. Berkata Imam Al-Ghazali, sekiranya engkau malas ingin menuntut ilmu, maka engkau akan penat menanggung akan kebodohan. Maka Allah tidak mendidik kita dengan menjadi bodoh. Kerana di dalam roh kita pun Allah telah masukkan akal. Akal itu duduk pada roh. Yang duduk pada jasad hanya otak. Sebab tu ramai orang hari ini tidak ada akal. Tetapi dia hanya ada otak. Dia ada otak tapi akal tak ada. Contoh orang tak ada akal, kalau kita tengok dia nampak kucing dia sepak, itu maksudnya orang tidak ada akal lah. Otak dia ada. Dia tak ada rasa kesian. Maksudnya begitu. Maka kadang-kadang kita kena banyak muhasabah. Ya Allah, rupanya dalam solat yang aku buat 5 kali sehari semalam ni, sebenarnya kau telah mendidik. Kau telah mengajar aku, ya Allah. Engkau telah mendidik aku. Sebab itu dia ada tartila, dia ada tertib, dia ada tata cara, bukan hentam krom. Sebab agama ini banyak mengajar kita tentang adab-adab. Dan bab adab inilah kelemahan kita. Bab adab inilah yang kita perlu latih. Untuk kita menjadi orang yang beradab. Sebab itu berkata juga Imam Al-Ghazali, aku tidak kisah dengan orang yang banyak ilmu, orang yang bijak dan pandai. Tetapi aku sangat selut kepada orang yang beradab. Kerana yang banyak berilmu itu adalah iblis laknatullah, lebih beradab dan lebih banyak ilmu, tetapi dia kurang adab di hadapan Allah. Wa na'udzubillah min salik. Maka kita didiklah diri kita, makin kita berilmu ini, moga-moga melatih diri kita untuk melakukan kebaikan. Mengajar diri kita untuk menghapuskan segala nafsu-nafsu amarah. Mengajar diri kita untuk membuang segala penyakit-penyakit keakuan. Kita renunglah, ambillah apa-apa yang baik untuk kita menjadikan sesuatu intipati dan intisari di dalam kehidupan kita. Yang kita boleh ambil kebaikan, kita ambil. Maka keburukan kita kena buang dan juga kita ajar. Maka itu antara bab-bab solat. Contohnya kalau ada soalan mungkin boleh bertanya dengan saya. Sekiranya saya tak dapat jawab malam ni, insya-Allah saya akan come out dengan jawapan pada waktu yang lain. Bab solat ni saya rasa sampai tertib ni kita dah settle sebelum saya masuk dalam bab solat-solat sunat. Ada soalan ke yang nak tanya? Mungkin selepas ini, mungkin lepas ni kita disebabkan kita semua perempuan mungkin boleh bukalah wajah-wajah yang cantik ni untuk kita sama-sama bertalaki di dalam sistem online. Kalau tak faham boleh tanya, insyaAllah. Mungkin sampai sini mungkin ada yang nak bertanya ke? Yang ingin tahu ke? Ataupun mungkin semua dah faham? Okey, sebenarnya Tok Mak Ninah ni, yang dikatakan Tok Mak Ninah ni apa maksudnya? Kalau dalam bahasa kita ni, kita boleh panggil, kadang-kadang dia cakap berhenti seketika. Maksudnya kalau kita kata,
Macam mana Ustazah berhenti seketika tu? Adakah lepas kita rukuk tu kita berhenti sekejap? Maksudnya di dalam keadaan yang apa? Yang tenang. Atau maninah ni adalah tenang ataupun diam sejenak. Maksudnya kita tak perlulah seperti macam ayam patuk jagung. Kadang kita ada nampak kan, contohnya kadang-kadang tak payah nampak orang lah, kita sendiri pun kalau nak cepat kan, maka itulah sebenarnya apa yang kita tak tahu. Ataupun mungkin kita kata, oh aku dah solat tetapi hanya mengejar. Tapi Nabi kata apa, sebenarnya kau tidak solat. Sekejap, ni siapa ada mesej sini? Okey, kalau berjemaah adakah ni harus tunggu imam habis bagi salam yang kedua? Okey. Dia dari segi tertibnya dalam bab berimam dan bermakmum, dia adalah perlu mendahulukan kepada imam. Macam mana pun, kalau hatta ingin kita melakukan takbiratul ula, maknanya lepas kita angkat takbir, imam angkat takbir, kita angkat takbir. Itu takbir yang paling, kalau dalam solat jemaah, pahala paling besar waktu itulah. Makanya perbuatan tersebut sekurang-kurangnya imam mendahului kita. Assalamualaikum warahmatullahi kan. Contohnya kan lepas tu kita Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah mendahului kita, tak menjadi masalah. Ataupun kita nak tunggu. Dia panggil Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bagi salam pun boleh. Maksudnya sekurang-kurang, tetapi tidak boleh seiring dengan imam. Seiring ataupun cepat tu kita tahulah. Kalau cepat daripada imam memang tak sah lah. Kalau dalam berimam dia seiring. Imam Assalamualaikum, dia pun sama serentak, tak boleh. Sekurang-kurangnya imam itu mendahului. Tapi kebanyakannya mereka buat apa? Mereka akan tunggu seketika. Sebab lepas imam bagi salam tu Assalamualaikum warahmatullahi kan. Dia bukan habis kat situ je, dia ada doa dia. Kemudian Assalamualaikum, barulah mereka Assalamualaikum. Okey, contoh dalam bab inilah. Ada lagi soalan tak nak tanya? Tak ada? Yang lain okey ke? Ni Puan Azrin, Kak Siti Zabedah. Kalau ada soalan tanya. Puan Rabunah Awang. Okey, saya masuk sikit dalam bab solat sunat solat. Bukan solat-solat sunat, sunat solat. Tadi kalau kita belajar itu tadi yang kita duk ni adalah tajuk dia dalam rukun solat. Ada 11 tertib dalam rukun solat. Okey, ini adalah perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika dalam solat. Tak buat pun tak jadi masalah. Apabila ingin mengerjakan solat, maka sunat melakukan perkara seperti berikut. Yang pertama, membuatkan pembatas dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iza wada'al ahadukum baina yadayhi misla mu'akhkharati rahil fal yusalli wala yubali man marra wara'a dhalik. Apabila salah seorang di antara kamu meletakkan di hadapannya satu benda, misalnya bahagian belakang pelana, maka hendaklah dia mengerjakan solat dan tidak perlu mempedulikan orang yang lewat berlalu di belakang tersebut. Maksudnya ketika mana ini perkara sunat, kita solat kan, contohnya kita letak beg kat depan kita. Itu sunat sahaja, bukanlah yang wajib. Ini dah masuk dalam sunat-sunat solat. Okey, nak letak apa, kunci kereta, handphone ke, sebagai penghadang di antara ruang solat kita dengan orang yang ingin lalu lalang. Maka dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi berkata, hadis ini adalah anjuran untuk membuat pembatas di hadapan orang yang sedang solat. Dan keterangan bahawa pembatas minimum adalah bahagian pelana tersebut, iaitu sebesar tulang siku, dan boleh meletakkan apa sahaja di hadapannya. Imam Malik memberi isyarat pembatas itu harus sebesar, sekurang-kurangnya sebesar tongkat. Tongkat tu at least sebesar tu lah. Tak adalah terlalu besar, tidaklah terlalu kecil. Ibaratnya macam orang kata, okey, macam tongkat lah.
Semestinya jarak antara orang yang solat dengan pembatas tidak terlalu jauh. Akan tetapi jangan sampai kepada 3 hasta. Ini melampaulah kalau di antara solat kita dengan solat orang depan 3 hasta letak tongkat. Pun tak boleh. Ini dipanggil melampau. Diriwayatkan dari Sal bin Sa'id bahawa dia berkata jarak antara tempat solat Rasulullah SAW dengan tembok adalah sebesar tempat berlalu kambing. Kambing kalau dia lintas itu sebesar tu je, taklah terlalu jauh. Imam Nawawi berkata semestinya orang yang solat dekat ke pembatas. Jarak antara seorang dengan pembatas tidak melebihi 3 hasta yang depan tu. Jika seorang tidak mendapat tongkat dan seumpamanya, maka dia boleh mengumpulkan, ambillah batu ataupun tanah atau apa saja barang bawaannya dia boleh letak sebagai pembatas tersebut. Jika tidak ada, maka hendaklah dia menyederhanakan tempat solat. Jika tidak, hendaklah dia meletakkan satu garis. Jika seorang solat dan telah membuat batas, maka orang lain tidak boleh lewat di hadapannya, maknanya lalu. Demikian juga kalau sudah dia buat garis pembatas tersebut, maka orang lain pun tak boleh lewat di antara garis yang dia buat. Maksudnya ini tempat kita solat. Kita solat kat sini, kemudian kita letak garis kat sini. Orang tak boleh lalu tengah-tengah. Dia kena lalu selepas daripada garisan yang kita buat. Itu dipanggil pembatas. Jika tidak ada pembatas atau pembatasnya agak jauh dari orang yang solat, menurut sebahagian ulama, orang yang sedang solat itu boleh melarang orang lain lalu di hadapannya. Namun menurut pendapat yang paling sahih dan rajih, tidak boleh melarangnya. Maknanya ni kita panggil khilaf pendapat lah. Banyak macam-macam pendapat. Tapi yang paling rajih dia kata apa? Tak perlu pun nak marah orang yang lalu depan kita tu. Tidak boleh melarangnya. Dan ketika orang lain boleh berlalu di hadapannya, namun hukumnya adalah makruh, tidak haram. Jika seseorang melihat ada tempat kosong di hadapan garis pertama, yang dia buat garis pertama tu, maka dia boleh melewati di hadapan orang tersebut pada barisan yang kedua. Sebab orang yang berada di barisan kedua memberi barisan pertama yang kosong. Okey, ini adalah yang sebagaimana kita tahu dia punya pembatas. Pembatas tu iaitu kalau kita solat, kita letak barang. Kita perasan tak hari ni, bila mana kita solat hari ni secara berjemaah, ruang di antara kita nak letak batas dengan orang depan tu, contoh dia kalau kita letaklah kita punya beg, kan? Dah tak muat lah. Maksudnya macam tu. Habis macam mana Ustazah nak letak batas apa? Sebenar-benarnya kalau ikutkan, cukup sekadar penghujung sejadah. Kita kan ada sejadah tu kan? Sejadah kita tu, hujung tempat kita sujud tu, itu dah boleh jadi batas dengan orang nak boleh lalu. Okey, andai kata orang lalu, apa hukumnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila engkau lalu di hadapan orang yang sedang solat, lalu engkau perlu menanggung dosanya sebanyak 70. Tapi Rasulullah tak cakap 70 apa? Tak cakap 70 hari, 70 bulan, 70 apa. Rasulullah tak cakap. Maka hukumannya berat. Tetapi cara yang macam mana? Macam mana yang boleh menjadikan hukuman itu sebanyak 70? 70 ke 40? 40 kot tak silap saya, 40. Antara tak pastilah 40 hari ataupun 40 bulan, 40 tahun. Wallahualam, dia sebut sebanyak 40. Lalu sebenarnya apabila kita sedang solat, kadang-kadang kita pun dah tak ada, nak letak apa pun dah tak ada dah ni, ada sejadah. Kemudian orang lalu depan kita, Allahu Akbar, kita pun solat. Sekurang-kurangnya kita dah tak ada tempat dah nak lalu. Macam mana aku nak lalu ni? Nak lalu tak boleh nak halang pun dia dekat depan. Orang yang lalu tersebut sekurang-kurangnya tidak mengganggu pandangan mata orang yang sedang solat. Itu dah dia panggil selamat dah. Maksudnya bila dia lalu tu, tak adalah dia mengganggu mata. Contoh orang tu akan pandang tempat sujud kan, dia tak nampak lah. Sekurang-kurangnya pandangan mata dia, pandangan mata orang solat pun dia ada. Tidak boleh melebih-lebih pandangan matanya. Tak bolehlah pandang atas, bawah, tak boleh. Dia sekurang-kurangnya lebih afdal memandang tempat sujud dia. Tempat kita yang akan sujud itu yang lebih afdalnya untuk kita memandang. Lalu, kita lalu, orang tu lalu di hadapan lebih pada tu. Tak mengganggu pun untuk dia solat, maka tak menjadi masalah. Maksud tidak perlu rigid sangat dalam bab-bab begini. Sebab tu dia kata dalam pendapat ulama yang rajih dan sahih, kita tak perlu melarang pun orang yang lalu.
Sebab sekurang-kurangnya dia tidak mengganggu orang yang sedang solat. Kerana apa? Solat itu adalah penghubung di antara seorang hamba dia dengan Tuhannya. Tidak ada sesiapa yang boleh menjadi penghalang. Ketika mana kita sedang solat, kita tak boleh sengaja-ngaja batalkan solat orang. Tu pun kita kena faham dan maklum. Kita sengaja-ngaja batalkan solat orang. Ui, berdosa besar. Maka dan kita juga tidak boleh sengaja-ngaja ingin membatalkan solat. Pun tak boleh. Solat ini adalah dia punya, kita panggil macam satu benda yang sangat, yang perlu ada. Dia punya tata cara. Macam orang nak apa-apa pun orang kita tengok orang tu sedang solat, lepas tu kita halau dia, tak boleh. Sebab tu kalau kita pergi di Kota Mekah, Kota Madinah, masuk mana-mana tempat kan, contoh masuk di Raudah, selagi mana kau solat memang polis tak kacau. Polis akan tunggu je sebelah. Bagi dia salam, dia akan kata halas, dia suruh keluar. Selagi mana sempat angkat takbir Allahu Akbar, memang confirm dia takkan kacau. Sebab ia adalah satu perbuatan yang dosa besar. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bagaimanakah membetulkan waktu ataupun membetulkan kiblat. Orang tu tak tahu kan. Kemudian kita pun pergi tepuk belakang dia, akak minta maaf kak, akak salah kiblat. Kita sedang membatalkan solat dia. Apa yang perlu kita buat? Kalihkan saja sejadah. Kan dia sejadah dia serong ke sini. Okey, rupanya serong ke sini. Ambil je sejadah dia, pusingkan ke sini. Tanpa, memanglah akan beralih sikit. Jangan pusingkan badan dia. Dia akan pusingkan sendiri badannya. Tapi kalau dah kalih juga dia tak nak ikut, ikut dia. Maksudnya, kita bagi tahu benda itu. Kadang kita kata, apa kiblat salah tu? Kan orang tu, ya ke? Orang tu baru rakaat ketiga kan. Nasib lah. Ataupun tahiyat akhir. Ya Allah, rakaat salah. Pergi ke, cik. Tak boleh. Kalihkan saja. Itu yang lebih bagus. Ada soalan? Ada chat ni. Waalaikumsalam Puan Jamilah. Okey, yang kedua, mengangkat kedua tangan. Disunatkan mengangkat kedua tangan dalam 4 hal. Pertama, takbiratul ihram. Tidak ada perbezaan pendapat di antara para ulama bahawa Rasulullah mengangkat kedua tangan apabila takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama adalah wajib. Usolli farda maghribi salasa dan lillahi ta'ala. Dia tak boleh Allahu Akbar. Tak ada ni. Tak boleh. Ini adalah yang awal. Allahu Akbar. Ni perlu. Okey. Allah. Angkat ni. Angkat. Ustazah, orang kata Allah tu dalam kita, Allah dalam hati lintasan. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat. Tapi Ustazah makcik tak berapa nak boleh sangat. Mulut nak kata Allah, hati nak kata niat. Macam mana tu Ustazah? Bukankah dia kena seiring? Siapa ada sesiapa yang boleh memberi jawapan pada saya? Adakah solatnya sah ataupun tidak sah? Sah tak? Dia Allah apa dalam hati, alamak macam mana ni, makcik ni tak biasa nak buat dua dalam satu, susah, tak berapa nak pandai. Kalau makcik Allahu Akbar dalam hati, saja aku solat, tak boleh, makcik tak boleh. Kalau makcik tak sebut Allahu Akbar dalam hati, saja aku solat boleh. So macam mana? Mana lebih afdal? Yang sebut Allahu Akbar ataupun senyap dalam hati, saja aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mana satu? Ada yang boleh berkongsi pendapat dengan saya ke saya punya fahaman salah ke? Sebab saya pun tak tahu sebenarnya. Ada ni ramai-ramai ni, dan 11 orang ni tolak saya 10. Tak ada salah dan betul Siapa yang boleh share dengan saya? Trevor dapat soalan ni tadi. Ada seorang sahabat tu dia tanya, macam mana hal itu? Contohnya, dia angkat takbir Allah, dalam hati dia tak ada niat langsung. Sebab dia tak boleh seiring. Sah atau tidak solatnya? Bukankah mengangkat takbir itu Allah dalam hati kena seiring dengan niat? Niatnya dalam hati sahaja aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala ataupun apa-apa jenis solat. So, gunalah ruangan chat ni sah atau tak sah. Okay. Sahlah solat dia walaupun dia tak niat. Okay, so faham betul-betul tentang niat.
niat ni innama a'malul binniyat. Apa-apa yang kita nak buat adalah yang pertama niat. Ketika kita ambil wuduk tu dah memang niat nak solat Zuhur contoh. Dah ambil wuduk ni. Aku nak solat Zuhur lah. Dah niat dah. Tu dah dipanggil niat. Pergi ambil wuduk. Kemudian kita Allahu Akbar. Ya Allah terlupa pula Ustazah. Niat dalam hati. Sah solat. Itu maksudnya niat. Termasuk juga dengan kadang-kadang kita ada bicara dulu tentang bab taharah ataupun mandi wajib bagi perempuan. Masuk-masuk dah habis uzur, alamak terlupa pula baca niat. Dah basah satu badan dah ni kan. Dah mandi yang lupa pula Ustazah baca niat. Nantilah mandi lagi ataupun nak mandi lagi untuk mandi wajib. Sebenarnya tak, bangun tidur tu dah niat dah. Sekejap lagi nak mandi wajib ni. Masuk dalam tandas tu basuh-basuh rambut terlupa niat. Terlupa niat nak mandi wajib. Maka sahlah tadi dengan niat kita yang pertama tadi. Itu maksud dia lah dalam bab niat. Okey. Lalu dia kata Abu Hafiz Ibn Hajar berkata Rasulullah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram pada permulaan solat. Diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Di antara mereka ada 10 orang sahabat yang dijamin insya-Allah masuk ke dalam syurga. Maknanya sahih mengatakan Rasulullah mengangkat takbir. Ketika rukuk dan bangkit daripada rukuk. Maknanya waktu rukuk ni perlu tak takbiratul ihram ni? Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahawa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai menentangi dua bahunya ketika takbiratul ihram pada permulaan solat. Ketika bertakbir untuk rukuk. Waktu kita nak rukuk tu kan, Allahu Akbar, ada orang dia terus rukuk. Takbir tu Rasulullah angkat walaupun ianya bukan dalam rukun solat. Tapi Rasulullah angkat. Ada 4 perkara yang Rasulullah akan angkat ketika takbir. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, takbir sebelum rukuk. Yang ketiga, sami Allahu liman hamidah. 3 kan? Yang keempat adalah selepas rakaat ketiga. Maknanya lepas sujud kan, tahiyat awal kan. Rakaat ketiga tu bangun. Allah. Rasulullah angkat takbir. Angkat ni. Angkat. Dia angkat. Angkat Allahu Akbar. Rasulullah angkat. Tapi rakaat kedua dia angkat tak? Tidak. Maka ada 4 perkara. Walaupun takbiratul ihram untuk rukuk tu adalah sunat. Tapi Rasulullah buat. Maka kalau kita buat, dia ikut daripada sunnah Nabi. Adakah ianya wajib? Tidak. Ketika takbiratul ihram, ketika bertakbir untuk rukuk, ketika bangkit daripada rukuk, ini kita tahulah sami Allahu liman hamidah tu wajib lah kan. Dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ada yang mungkin tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakah. Mungkin ada yang tambah pun tak jadi masalah. Nak tambah lagi boleh, sekurang-kurang je, jangan melebihi daripada pembacaan Al-Fatihah. Lepas dia kita rukuk kan, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tambah lagi hamdan kasiran tayyiban mubarakah. Nak tambah lagi boleh. Nak tambah apa-apa doa. Tetapi jangan melebihi dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah tu mungkin dalam masa 2-3 minit habis kan. Ini jangan melebihi dengan doa lepas rukuk dan tadi lebih daripada 4 minit. Tu tak boleh. Maksudnya begitu Dan beliau tidak melakukan ketika sujud. Maknanya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Rasulullah nak sujud ni, dia tak ada Allah baru sujud, tak. Rasulullah terus sujud. Ini dan hadisnya daripada Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Najah, Malik, Ad-Darimi dan Ahmad. Memang faqih fiddin lah. Maksudnya memang rajih ataupun kuat. Ketika berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga. Nafi' meriwayatkan bahawa dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila masuk waktu solat, dia bertakbir dan mengangkat kedua belah tangannya. Ini pada rakaat ketiga. Apabila rukuk dia mengangkat kedua belah tangannya lagi. Apabila dia mengucap sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila berdiri daripada rakaat kedua, dia mengangkat dua belah tangannya. Dia mengangkat hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada rakaat ketiga tu lepas tahiyat awal tu kan, kita pun bangun. Kalau kita tak angkat takbir pun tak jadi masalah. Tetap sah solat. Tetapi kenapa mereka buat? Kerana Rasulullah buat. Mengikut sunnah Nabi. Ada hadis yang mengatakan jangan melampau-lampau kita menambah-nambahkan perkara-perkara yang makruh di dalam solat.
Sebab bila kita banyak melakukan perkara makruh dalam solat, Allah tak suka. Walaupun ianya tidak mendatangkan dosa. Tetapi benda yang makin kita buat, makin Allah tak suka. Akhirnya kita risau perkara tersebut menjadikan sesuatu kebencian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam, Puan Harrison. Okey, maklum. Bab ini ada orang nak tanya tak? Mengangkat kedua tangan. Ada tak? Mengangkat dua tangan ni maksud takbir. Takbir. Ada yang nak tanya? Ke semua maklum dah faham? Ke tinggal saya seorang? Waalaikumsalam. Nak khusus dalam solat. Khusus apa ni? Khusus ni maksud apa? Khusus ke? Khusyuk ke? Khusus solat ke? Itu saya kurang maklum sikit. Puan Harrison. Okey. Faham Okey. Kalau nak tengok, kalau kita ni, alamak, khusus. Okey, kalau dalam bab solat ni, ataupun bab fiqh ni dipanggil hukum. Hukum ni kena dalami betul-betul untuk berikan kefahaman. Oh, nak khusyuk solat. Okey, faham kejap lagi Okey. Ini antara yang perlu kita betulkan foundation kita. Walaupun kita nampak benda ni bab basic. Tetapi bila mana kita tidak faham, kita akan banyak melakukan kesalahan. Pertama kesalahan, yang kedua ni kita akan menghukum orang. Itu kena belajar balik lah. Ini cuma ini bab yang ditekankan dalam kitab yang saya rujuk ini adalah bab wanita aja. Bab lelaki kita tak masuk. Itu bab muslimin tu dia tak masuk. Tetapi ini lebih kepada bab wanita. Maka saya sangat-sangat suka apabila kita ini orang yang baru nak belajar. Kan mungkin baru tak tahu kan, ataupun was-was, ajaklah masuk kelas ni sebab kelas ni kelas basic lah. Jangan takut. Kelas yang baru nak bertatih-tatih belajar, bukan kelas tinggi-tinggi pun tidak. Bolehlah ajak kawan-kawan yang mula-mula kan. Maka insyaAllah di samping kita pun dia berikan kefahaman, mungkin boleh memberikan kefahaman kepada yang lain dan juga manfaat kepada yang lain. Okey, menggenggam pergelangan tangan kiri. Diriwayatkan dari Syal bin Sa'd bahawa dia berkata, dahulu orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri dalam solat. Ini takbiratul ihram lah. Yang inilah yang kita tahu. Maka manakah yang lebih terbaik? Letak kat pusat ke Ustazah? Kiri pusat ke Ustazah? Ataupun letak di dada ke? Maka dia sebenarnya dekat sini lah. Dekat pusat lah sebenarnya kan. Tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas, tidaklah letak di hati. Kalau letak ke hati ni mazhab lain. Okay? Kalau yang letak sampai siku orang tu pun saya pun tak tahu mazhab mana lah. Tapi sebab kita kalau perempuan kalau siku dia terlebih risau-risau bocor perut orang sebelah kan. Maksudnya sekadar yang kita boleh. Kemudian bila kita Allahu Akbar, macam mana cara nak genggam? Tangan kiri duduknya di bawah, tangan kanan duduknya di atas. Okey, macam ni. Okey, letak genggam. Macam ni Ustazah, semua macam ni ke Ustazah? Ataupun tangan ni macam ni. Okey, caranya. Ini wallahu alam daripada guru saya, dia kata, okey, cara menggenggamnya, okey, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Pastikan ini duduk di atas. Tak payahlah atas sangat macam ni, sekadar bolehlah dinaikkan sikit, kemudian tangannya begini. Yang ini, okey, ini macam ni, yang ini genggamlah di bawah. Kenapa nak buat macam ni Ustazah? Kenapa tangan ni tak boleh nak duduk macam ni? Kata guru saya, dia kata ini kita ni rujukkan telunjuk kita ke hati sebenarnya. Tapi tak payahlah sampai sengit naik ke hati, kita tak perlu. Cukuplah dia sekadar di atas sedikit. Macam ni lah, macam ni, macam telunjuk untuk tujukan ke hati. Sebenarnya dalam ibadah solat ini semua perbuatan dan semua anggota kita perlu menghadap kiblat. Itulah dia. Sebab tu bila kita genggam, yang akhirnya benda ini dia akan pergi naik balik ke atas. Macam itulah. Okey, habis yang ni macam mana Ustazah? Yang ni tak apalah, takkan nak naik ke atas macam tu kan. Maksudnya itu menggenggam. Mungkin ada orang tak tahu. Ataupun mungkin macam mana boleh, tak jadi masalah. Okey, apakah hukum membaca doa iftitah? Wajib Ustazah, sunat Ustazah. Macam-macam.
Maka jawapannya diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib. Abu Talib dari Muhammad ataupun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila beliau berdiri untuk melakukan solat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma anta malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamta nafsi wa atarafta bi zambi faghfir li zunubi jami'an innahu la yaghfiru zunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyiati la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labaika wa sa'daika wa khairu kulluhu fi yadayka wa syamru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasa-rasa sama tak dengan doa iftitah itu? Bukan kita Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira. Allah, tak sahlah solat kita selama ini. Okay. Banyaklah dia punya terjemahan. Maka lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di antara takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Lalu aku tanyakan, ketika engkau diam antara takbiratul ihram dan surah Al-Fatihah, apakah yang kau baca? Rasulullah menjawab apa? Dia nak baca, dia kata Allahumma badi'al baini wa baini khataya kama ba'atta bainal masyriqil wal maghrib. Allahumma naqqani min khatayaya kama yunaqqas sawbu abyadu minad danasi. Allahumma silni min khatayaya bimadi wassaljil wal barad. Ya Allah, kita pun tak baca juga ni, macam mana solat kita? Mungkin yang tertanya-tanya, doa iftitah Nabi baca dengan kita baca hari ni tak sama. Ada yang boleh bagi jawapan? Kita kan baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kasira. Ni Nabi baca lain. Susah tak solat kita? Sah. Sebab? Okey, jawapannya sahlah. Sebab kita dah mengikut kepada Imam Mazhab Asy-Syafi'i dengan penurunannya. Kita ikutlah pada yang ini. Tapi Nabi baca yang itu tak jadi masalah. Sah tak sah solat? Tak jadi masalah. Maka apa hukumnya membaca doa iftitah? Kalau saya tak baca doa iftitah, sah tak solat? Sunat. Sunat ke, wajib ke, harus ke, makruh? Jawapannya adalah sunat. Tapi Nabi selalu buat setiap kali Nabi ingin solat. Sebab apa? Ia kalau kita ikut, dia jadi perkara sunnah. Tak baca pun tak jadi masalah. Ustazah. Maksudnya doa ni kita boleh bacalah selepas doa iftitah. Boleh, tak jadi masalah. Ini yang Nabi amal. Cuma yang hari ni yang kita duk bawa Allahu Akbaru kabira walhamd, itu yang lebih mudah untuk kita baca. Sebab apa? Daripada kita kecil dulu diajar, daripada sekolah tadika sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah, sampailah macam-macam, kita diajar begitu. Maka ia lebih mudah dilazimi. Sekiranya nak tambah, tak jadi masalah. Kenapa? Sebab semua yang Nabi baca ini adalah merujuk kepada bacaan doa permintaan Nabi ataupun doa permintaan kita kepada Allah. Contohnya, dia minta pada siapa? Dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kau ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Engkau. Bimbinglah aku kepada sebaik-baik akhlak kerana tidak ada yang membimbing ke arah itu kecuali Engkau. Hindarilah aku dari seburuk-buruk akhlak kerana tidak ada yang dapat menghindarkanku daripadanya kecuali Engkau. Aku sambut panggilanmu sedang keburukan tidaklah berasal darimu. Aku ada kerana Engkau dan akan kembali kepadamu. Maha suci Engkau, aku mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Itulah maksud yang Nabi baca tadi.
Lalu sebelum Nabi baca Al-Fatihah, Nabi berhenti seketika. Nabi tambah lagi doanya. Ya Allah, jadikanlah aku dengan pelbagai kesalalianku. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara terbit matahari dengan tempat terbenamnya. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada pelbagai kesalahanku. Sebagaimana pakaian putih dibersihkan daripada noda. Ya Allah, cucilah aku daripada segala kesalahanku dengan air ais dan juga embun. Nampak semua doa permintaan. Maka di dalam sepanjang kita solat sebenarnya ianya adalah doa. Kerana itulah mazhab selain daripada Imam Mazhab Asy-Syafi'i. Selepas saja mereka memberi salam, mereka tidak membaca doa. Kenapa? Sebab dia kata apa? Sepanjang solat itu dah ada doa. Kenapa nak ada doa lagi? Tetapi mazhab Imam Asy-Syafi'i dia melengkapkan lagi. Apa salahnya lepas kita bagi salam kita istighfar. Kemudian kita bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah kan. Cukup kan untuk melengkapkan. Kerana ia bukanlah perkara yang wajib tetapi Nabi buat. Rasulullah SAW dia lepas solat dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Maka ditambah dengan istighfar 100 kali, lalu jadi apa? Lalu diampunkan segala dosa. Itu antaranya lah. Sebab dalam solat kita pun, bab kata Puan Harrison tadi, dia kata apa? Oh, macam mana nak khusyuk solat. Itulah maksudnya. Kalau nak tambah tak jadi masalah. Jangan membebankan. Cukuplah kita ambil perkara-perkara yang rukun dan juga yang wajib di dalam solat. Okey, maklum? Okey, membaca ta'awuz. Apa maksud ta'awuz? Baca ta'awuz ke tak payah Ustazah? Okey, ta'awuz ni maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ia adalah perkara yang sunat. Kalau kita tak baca pun tak jadi masalah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fa iza faraqtal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim." Oleh itu, apabila engkau membaca Quran, qara'tal Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala hasutan syaitan yang direjam. Sebab tu kita baca ta'awuz. Contoh kalau kita dalam keadaan lalai, contoh macam kita Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu terlupa. Lepas ni apa? Sebab lalai kan? Tak ingat kan? Sebab kepala otak ni mungkin pergi pasar malam ke, mungkin pergi dapur ke kan. Lepas buat iya kan nasihat apa benda. Maknanya ada gangguan kan. Maka macam mana kita nak buat? Kita boleh baca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya Allah daripada syaitan yang direjam. Maka ulanglah balik baca Al-Fatihah. Okey, kemudian yang keenam adalah membaca amin. Lepas surah Al-Fatihah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ammana imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina ta'minal malaikatil ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan juga amin. Kerana siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Kita solat berjemaah, sekali imam baca amin, ikut serentak dengan imam. Jangan terlalu awal, jangan juga terlalu akhir. Maknanya bila kita tahu dah imam nak baca amin, kita pun aminkan sekali. Kerana apa? Dalam kalimah amin itu para malaikat juga akan mengaminkan. Maknanya suara kita, suara imam, suara malaikat dia serentak. Serentak maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa apa? Dosa-dosa yang ringan. Dosa-dosa yang besar Allah ampunkan tak? Kena bertaubat nasuha. Itu maksud dia. Kita ni banyak dosa. Lalai daripada mengingati Allah pun dosa dah. Banyak dosa yang kita lakukan kan. Okey, Ibu Syihab berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Maknanya Rasulullah juga mengucapkan yang sama. Rasulullah juga bila dia melakukan solat berjemaah dengan imam, bila imam baca amin, Rasulullah pun kata amin.
Tapi ada juga beberapa puak yang tidak bersama-sama dengan imam untuk membaca amin. Okey, ada soalan dekat sini? Sampai setakat ini? Maknanya insyaAllah kita berhenti pada nombor 6. InsyaAllah kita akan masuk pada nombor 7 pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okey. Kalau ada soalan nanti boleh tanyalah insyaAllah. Nanti ajaklah kawan-kawan kita ramai-ramai masuk kan. Kalau ada macam contoh Kak Azan, dia suka juga bertanya-tanya juga tu. Okey. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita untuk fiqh sunnah wanita, hukum-hukum utama bagi wanita, macam mana nak istiqamah, macam mana nak khusyuk solat. Itu adalah berkatanya siapa? Berkatanya Habib Umar. Nak mendapat khusyuk solat ini bermula daripada wuduknya lagi. Sebelum wuduknya lagi bermulanya daripada niat ingin solat. Maknanya sebelum tu kita niat nak solat. Kemudian kita buat apa? Kita pun solat. Sebelum solat kita buat apa? Kita wuduk. Kita mengambil wuduk. Lalu dalam wuduk tersebut pun ada tata caranya bagaimana ingin mencapai khusyuk kepada solat. Iaitu mengosongkan diri kita daripada memikirkan daripada perkara-perkara dunia. Lalu sebab itulah dituntut oleh kita untuk melakukan solat-solat sunat. Solat sunat. Untuk solat sunat tu untuk menenteramkan kita bagaimana kita ingin masuk kepada solat fardu. Bagi relax dulu buat solat sunat. Lalu solat fardu tu mohon pada Allah agar diberikan kekhusyukan. Kalau tak dapat dalam keseluruhan solat, dapat 2 saat pun cukup dah dalam khusyuk. Walaupun kita tahu khusyuk itu tidak mampu kita untuk dapatkan. Kerana apa? Kita bukanlah para nabi, para anbiya, para sahabat Nabi, jauh sekali. Maka kita kena berusahalah untuk khusyuk. Contohnya kita solat di masjid, contohnya kita ajar diri kita solat untuk berjemaah, buat persiapan sebelum kita melakukan solat. Jangan terkejar-kejar. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara dunia sebelum solat. Itu banyaklah tata cara bagaimana kita ingin mencapai kepada khusyuk solat. Okey, bagaimanakah ingin istiqamah? Istiqamah ini adalah yang dipanggil mujahadah. Mujahadah nafsu, bagaimana kita ingin melakukan, ajarlah diri. Bagaimana kita ingin lakukan, maka kalau kita tahu kelemahan kita, susahnya ustazah nak istiqamah, carilah kawan yang boleh mengajak kita kepada istiqamah. Kalau tidak ada kawan, kita ada banyak hari ini alat-alat bantuan yang boleh bantu kita. Contohnya kan, nak istiqamah dari segi apa? Awalnya solat dia, azan dia saja saya nak solat. Okey, kuncilah jam 15 minit sebelum azan, kita kunci jam. Bunyi ten. Dah ketahu get ready untuk solat. Ajar diri kita. Ataupun bagaimana dalam amalan-amalan yang lain. Contohnya nak berzikir, contohnya nak bersedekah, contohnya nak membaca Al-Quran setiap hari, contohnya apa segala amal kebaikan. Hari ini banyak alat bantuan yang boleh bantu kita. Mungkin antaranya adalah boleh menggunakan pen dan buku. Tulis apa yang kita nak buat setiap hari. Tulislah. Biarlah jadi seperti budak-budak tadika. Lepas tu dia tu tanda. Tik. Dah buat. Okay, tik. Tak jadi masalah. Sebab tu kalau tengok bagaimana nak ajar diri istiqamah, sehingga apabila benda tu dia dah lazimi dalam diri kita, macam kita hari ni dah lazim kena mandi, kena apa? Kena makan ataupun kena tidur. Ada orang suruh? Tak suruh pun. Tahu dah tak selesa badan kena mandi. Mak kita tak suruh pun. Tetapi dia telah dilazimi. Kan? Kita dah lakukan setiap hari daripada kita kecil sampailah ke besar. Tanpa orang suruh pun kita dah boleh buat tanpa disuruh. Maka ia dah menjadi amalan istiqamah. Lalu amalan-amalan yang baik, contohnya perkara zikir, perkara kebaikan ini ajar diri. Kan ada kalender tulis, sekurang-kurangnya tulis. Satu hari nak kena dengar ceramah. Okey, satu hari nak itu. Pilih kawan yang baik, pilih grup yang baik untuk kita sentiasa baca. Banyakkan berzikir, banyakkan kita berselawat, banyakkan kita memandang wajah-wajah guru, banyaklah kita melakukan kebaikan, banyaklah kita bersedekah. Moga-moga dengan perbuatan-perbuatan yang tersebut kita gembirakan orang, kita happykan orang, kita ini banyak memberi, kan? Lalu dengan kegembiraan orang tersebut menjadikan amalan-amalan kita asbab musabab menjadi istiqamah. Itu antara
yang kita bolehlah didik diri kita sebenarnya. Eh? Bolehlah nanti buatlah masing-masing, insya-Allah, renung-renungkanlah. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Macam ni mula bulan Zulkaidah daripada 1 hingga 10 banyak fadilat dia. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Ambil rebut peluang, azam, tanamkan azam sungguh-sungguh. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Allah nak pandang kesungguhan dia. Allah nak tahu setiap detikan yang kita dah rasa ni sebenarnya itu adalah kehendak Allah. Kita hanya sebagai pelaksana saja. Itu dah kehendak dia. Kita laksanakan je. Cuba walaupun tidak mampu melakukan dengan penuh kesempurnaan, tetapi jangan pernah sekali mengalah. Oh, tak boleh lah Ustazah. Belum buat dah tak boleh. Belum apa-apa dah tak boleh. Maka itu antara bagaimanalah ingin kita meraih ataupun memperoleh teknik-tekniknya dalam istiqamah. Okay, insyaAllah pada hari Sabtu ini saya akan ada di Rembau, di laman Rembau Homestay untuk sesi tafakur alam dan juga sesi munajat, sesi memandang alam dan memandang Allah di sebalik alam. Yang mulai selama 2 hari 1 malam berlangsung di Rembau. Kalau siapa yang nak, ini adalah saya buat private group, small group je. 20 orang selected saja. Sekarang adalah beberapa orang yang dah dia ada musyakkah lain kan, atau urusan lain, ada beberapa lagi kekosongan. Bayarannya untuk 2 hari 1 malam sebab duduk homestay. Homestay tu dia ada swimming pool, bolehlah bawa anak family semuanya. Cuma nanti kalau yang tu anak family tu duduk bab lain lah, jangan masuk sekali dengan kita punya program Tapi boleh dimonitor. Sebab dia dalam satu kawasan je. Kalau mak ayah nak monitor contohnya, kita nak masuk kelas kan, boleh monitor je anak kita sebab dia dalam satu kawasan gate je. Boleh monitor anak kita main mandi swimming pool, dekat-dekat je dekat situ. Kalau nak bawa anak, kena ambil bilik lain lah. Bayarannya yang dikenakan maharnya adalah 150, itu adalah termasuk tempat tinggal, bahan-bahan rujukan, bahan-bahan penyediaan makan, semualah dalam 150. Kita mula start kelas bermula check-in pukul 2 petang di Rembau. Okey, kita akan keluar esoknya pada pukul 12.30 hari. InsyaAllah. Dan pada hari Ahad itu, insyaAllah saya akan buat satu slot terapi bagi wanita-wanita khususnya dan amnya. Bagaimana ingin berdamai dengan takdir kita, bagaimana ingin redha di atas segala takdir kita. Mungkin kita rasa kita ni tak ada masalah. Mungkin kita rasa kita ni tenang. Tetapi bila melalui fasa ini atau melalui terapi ini, baru kita tahu berapa banyak ni yang kita pendam selama ini. Semuanya akan terbongkar dalam teknik terapi itu. Yang insyaAllah kita akan bawa melalui munajatnya, doanya pada Allah. Bagaimana kita ingin meluruskan innamal a'malul binniyat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bonus lah pada hari Ahad yang saya akan buat. Dulu saya pernah buat terapi itu lebih kurang 399 separuh hari. Tapi hari ni rasa macam tak apalah. Dah ada sedikit manfaat itu saya akan berikan pada hari Ahad. Siapa yang nak bolehlah join ataupun PM saya direct. Ada beberapa kekosongan untuk kita penuhkan sebab ada beberapa musyakkah lain yang menarik di saat-saat akhir, maka saya akan boleh fill upkan ataupun masukkan, insyaAllah. Itu sahaja. Hari kita pun masih ada lagi dalam sumbangan daging untuk hari raya Aidiladha. Tak lama dah, dalam minggu depan kita nak buat sarahan. Mungkin saya boleh tutup pada hari Ahad ni kot sumbangan supaya mudah untuk menguruskan daripada penerimanya, mudah untuk penerima je secara direct. Serahan tu secara direct sampai kepada orangnya, tidak melalui third party. Dan juga insyaAllah ada apa-apa saya akan update daripada masa dan ke semasa. Pada 28 hari bulan, waktu hari wukuf, insyaAllah program akan pada waktu paginya. Kalau siapa yang ada sekitar di Jalan Ipoh, saya ada solat tasbih di Jalan Ipoh jam 8.30. Kemudian saya akan berpindah di Medan Marah, Surau Medan Marah pada pukul 10.30. Mungkin tak dapat datang pagi sangat, datang 10.30 kat Medan Marah, ada solat tasbih, kita ada munajat, kita ada selawat. Kalau tak dapat datang juga tak apa, kita ada bahagian malam jam 7 malam di Subang. Nanti insyaAllah poster saya akan mula masukkan 7 malam di Subang. Kita ada khatam Quran beramai-ramai yang siapa ambil bahagian 30 juzuk tu. Kemudian kita ada solat tasbih untuk kita memanfaatkan sepanjang hari wukuf tersebut. Nanti siapa yang nak
boleh tanya dekat dalam grup ataupun PM saya secara direct, insyaAllah. Maka sekadar itu saja, saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang datang daripada saya sendiri. Dan insyaAllah untuk durian, infak durian tu untuk anak-anak yatim tu saya akan close esok. Esok kita dah akan buat sarahan insyaAllah. Maka kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat